Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan, untuk hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menghasilkan video yang basic menggunakan Adobe Premiere. Maksudnya kita nak edit video menggunakan Adobe Premiere, ataupun dalam istilah lain basic video editing using Adobe Premiere. Okey, untuk pertama kali apa yang kita kena buat adalah untuk create satu projek yang barulah, ya. So kita akan pilih new project. Okey, so seperti biasa, untuk buat satu projek yang baru, kita kena namakan projek tersebut dan kita kena pilih lokasi apa yang kita nak simpan projek yang kita akan buat ni. Okey, so saya namakan basic video editing. Okey, basic video editing. Alright, so kita akan simpan file ini di desktop. Okey, kita akan simpan file ini di desktop. So select folder. Alright, yang lain ni berkenaan dengan video rendering and playback. Yang ni lebih kepada peringkat bila nak render. Sometimes ada setengah PC yang kita perlu adjust balik renderer. Tapi kat sini saya hanya biarkan sahaja. Okey, video kita akan pilih display format timecode. Okey, kita tak pakai frame, ya. Timecode ni berapa second ataupun masa yang kita gunakan, ataupun nak mainkan video tu. Okey, kalau kita perasan dia akan baca by time, okey, berapa second atau berapa minit, so kita akan pakai timecode. Audio just biarkan sahaja. Capture kita akan pakai HDB, untuk HD. So klik OK. Already exist. Okey, sebelum ni sebab saya pernah gunakan nama yang sama, so override. Okey, so ini adalah timeline yang ada, workspace yang ada dalam Adobe Premiere. Okey, di sebelah kanan, ya, ini kita panggil sebagai program monitor panel. Okey, program monitor panel. So anything yang kita nak tengok, kita boleh preview di program monitor. Okey, di bahagian bawah kita panggil sebagai timeline panel. Okey, yang ini tool panel atau toolbar panel. Okey, this one is effect panel. Okey, sekiranya kita nak apply apa-apa effect, sama ada transition between videos, footage, ataupun kita nak apply effect untuk audio dan sebagainya. So kita boleh apply menggunakan effect panel. Alright, effect control ni adalah bagaimana kita nak setkan effect yang kita apply pada footage, ataupun sekiranya kita nak buat apa-apa editing ataupun setting baru kepada footage, ya. Nanti saya akan tunjukkan sampel. Sama ada kita nak daripada size video tu kecil ke besar. Okey, so kita boleh edit dekat bahagian effect control. Alright, so di bahagian atas ni kita panggil sebagai menu. Okey, sekarang kita tengok di timeline belum ada sequence. Okey, sequence ni penting. Sequence ni seolah-olah macam kalau di AI kita panggil artboard lah. Tanpa artboard kita tak boleh buat apa-apa design. Okey, di dalam Adobe Premiere pun sama juga. Okey, sequence sangat penting untuk kita susun footage, okey, di timeline. Okey, so kita pakai berapa sequence? Biasanya kita akan pakai untuk latihan hari ini kita akan pakai satu sequence sahaja. So sequence penting, ya. Tanpa sequence kita tidak boleh buat editing untuk video. Okey, kalau dalam kalau dalam Adobe Premiere kita panggil sequence. Okey, kalau dalam After Effects kita panggil composition. Okey, alright. So seterusnya apa yang kita kena buat adalah untuk create sequence. Okey, so kita akan pilih file, new, dan kita akan pilih sequence. Okey, sequence ni adalah setting yang kita akan gunakan, dan bila kita preview kita nak setkan sequence tu as besar ataupun size dia macam mana. Okey, so sekarang saya akan menggunakan HDB, ya, untuk HD, ya.
dan kita akan setkan dia punya frame rate dia 25 frame per second. Okey, yang ni standard untuk kita pakai lah kalau yang HD. Alright, yang cantik HD. Tapi kalau you pakai contohnya footage you kebanyakannya di-record ataupun diambil menggunakan digital SLR ataupun DSLR, so kamu boleh pakai digital SLR and then pilih 1080 dan kamu boleh pilih sama ada 25 ataupun 24 should be okay. Alright, so tapi sekarang saya akan gunakan HDV. Alright, yang lain kita just biarkan sahaja. Okay. Yang ni kalau you nak buat untuk YouTube, contohnya you nak buat untuk social media ataupun online, so you boleh pakai 44,100 Hz. Okay. So yang ni sesuai kalau you nak buat untuk setting online ataupun YouTube, boleh pakai yang ni. Okay. Yang lain tu saya biarkan sahaja. Okay, audio sample kita akan pakai audio sample lah. Okay. So klik OK. So ini adalah setting yang kita pilih tadi. Okay, HDV. Kalau kita tengok dia lebih kepada ratio dia 16:9. Okay, ratio dia memanjang sikit. Okay. Alright, so kita akan nampak ada satu sekuen di sini. Okay, dan kita akan nampak ada layer layer video dan juga layer audio. Okey, dalam timeline sequence 10 ataupun sequence 1 kita ada dua timeline yang dibahagikan mengikut nama dia. Yang ni kita panggil sebagai video, yang ni kita panggil sebagai audio timeline. Okey, so kalau kita nak masukkan video, kita kena masukkan di timeline video. Kalau kita nak masukkan audio, kita kena masukkan di timeline audio. Okey, so first kali kalau kita tengok di bahagian timeline ni, okey, dia ada ikon-ikon. So untuk audio, M is for mute. Okey, M is for mute. And S is for solo. Okay, sometimes kalau kita tengok audio dia ada stereo, stereo. So kita boleh gunakan sama ada kita nak solo ataupun stereo. Tapi kat sini kita boleh setting sama ada kalau kita nak mute kan kita boleh tekan M. Kalau kita tak nak mute kita just biarkan. Okay. Di bahagian video pula kita boleh nampak sama ada kita nak tutup ataupun kita nak video tu display. Kalau tak nak kita tutup mata lah. Okay. So konsep penggunaan layer dalam Adobe Premiere, kalau kita nampak video ni dia bahagikan ikut layer yang berbeza. Tapi konsep dia lebih kurang macam AI, macam Photoshop. Layer yang atas adalah layer depan, layer yang bawah adalah layer belakang. Okey, audio pun sama juga. Layer atas, layer depan, layer yang bawah, layer belakang. Okey. Kat sini kita boleh lock. Lock maksudnya kita tak nak buat apa-apa perubahan pada layer tersebut. Alright. Okey, so sekarang yang tak ada adalah kita punya file yang kita nak import. Okey, so bila kita nak import file, dia akan masuk di bahagian project. Okey. Any file yang kita import dia akan insert ataupun dia akan simpan di dalam project panel. Okey, dia akan simpan di dalam project panel. Sama ada kita nak import footage video ataupun kita nak masukkan audio ataupun kita nak import grafik, so dia akan simpan di project panel. Okey, seterusnya kita akan import file. Okey, buat masa ni saya akan menggunakan footage yang ada dalam sampel Adobe Premiere. Okey, so saya akan gunakan 3 video. Okey, 1, 2 dan 3. Okey. So dia akan import directly to project panel. Okey, so ini adalah saya letak di sini lah, nampak sikit. Okey, ini adalah kita boleh drag kalau kita nak besarkan, kita nak kecilkan. Okay, sekarang saya nak fokuskan kepada program monitor sebab kita nak nampakkan kita punya
segala video yang kita susun di sini kita boleh preview di program monitor. Okay, so kita dah nampak kat sini ada 3 footage video yang kita dah insert. Okay, seterusnya kita akan masukkan ataupun import audio. So audio kita boleh ambil ketiga-tiga audio ni. Alright, dan seterusnya kita boleh import grafik. Okay, tadi saya nampak ada satu grafik so kita import. So ini adalah grafik dalam bentuk PNG. Okay, PNG okay. Alright, so pertama sekali adalah untuk kita masukkan file video ke timeline. Okay, caranya mudah sahaja. Kita perlu drag. Okay, drag footage yang pertama ni. Okay, katakan you nak letak yang first. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, jangan risau. If dia keluar pop-up macam ni, you just pilih change sequence setting. Okay, apa maksud keep existing setting and change sequence setting? Keep existing setting, kita still nak guna setting yang sedia ada pada video tersebut. Contoh you record pakai phone, so berapa setting yang memang telah sedia ada untuk kita record guna phone. Kalau kita record pakai DSLR, so berapa setting yang kita gunakan. So dia akan masih lagi mengekalkan setting yang asal. Okay. Kalau kita pilih change sequence setting, bermaksud kita akan ikut setting kepada sequence yang kita dah pilih tadi. Okay. Kita setkan sebagai HDV. Okay. Alright. So kalau kita tengok di sini, dia memang fix video tu dia ikut kepada size sequence. Kalau kita boleh nampak dekat monitor, okay, dia ikut kepada size sequence yang kita dah set. Alright. Tapi di sini saya tak nampak sangat kita punya span. Okay, ini kita panggil sebagai span. Okay, span. So span tu nampak kecil. Jadi macam mana nak buat? Kita nampak yang bahagian bawah ni kita dragkan ke depan sikit supaya kita boleh besarkan span. Bukan besarkan span, kita nak zoom in span supaya nampak lebih jelas lah. Okay, dan senang kita nak cut ataupun kita nak adjust dia punya duration contohnya. Okay, seterusnya kita akan masukkan footage yang kedua. Okay, katakan saya masukkan yang dia berjalan. Okay, katakan saya masuk kat sini. Okay, so dekat sini still ada kosong, jangan risau. Kalau you nak mudah, you boleh gunakan cara yang ini, right click, ripple delete. Okay, kalau tak, you just boleh drag ke depan kanan. Tapi sometimes kita terbabas sikit. So better you click, ripple delete. So dia akan buang space antara footage yang ada. Okay, antara dua footage. Okay, seterusnya kita akan masukkan satu lagi. Okay, kita akan masukkan satu lagi. Ini yang last lah. Okay, ini yang second, ini yang last. Alright. Okay, untuk footage yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga, you akan nampak video video tersebut memang sedia ada audio. Okay, you akan nampak dia akan setkan video dan audio tu separately. Okay, sebab memang video tu memang sedia ada audio. Okay, so katakan kat sini kita nak buang audio tu, kita tak nak, kita nak gunakan audio yang lain. So caranya adalah untuk kita unlink. Okay, right click, kita unlink. Unlink ni maksudnya kita tak nak audio dan video tu bergabung ataupun masih lagi unite. So kita nak buang salah satu, sama ada video atau audio. Okay, ini memudahkan you lah. Contohnya kalau you nak cari audio tapi tak jumpa. Okay, so you mungkin boleh ambil video and then you just drag video yang yang kamu cari tu, just nak gunakan audio. So you boleh right click and
unlink and buang video, just ambil audio sahaja. Itu salah satu cara yang kamu boleh gunakan ya untuk cari audio. Okey, seterusnya kita tak nak, so kita delete sahaja. Okay. Ini pun sama juga, unlink, so kita delete. Alright. Ini pun sama, unlink, so kita delete. Alright. So kita just ambil dia punya video sahaja. Kita tak nak audio. Okay. Bila kita masukkan audio, bila kita masukkan video yang memang sedia ada audio, dia akan separatekan by timeline. Okay, jangan risau. So senang untuk kamu setting video dan audio. Jika kamu nak setting video dan audio secara berasingan, boleh gunakan kaedah yang saya bagi tahu tadi lah, unlink. Okay. Alright, seterusnya. Okay, katakan untuk yang bahagian video yang pertama, footage yang pertama ni saya nak letak title. Okay, saya nak letak title. Okay, menggunakan contohnya saya nak letak logo. So apa yang saya kena buat adalah untuk tambah, okay, yang ni yang saya import tadi. Okay, tambah di layer yang baru. Okay, pastikan you tambah betul-betul di 0 saat lah. Maksudnya kita start daripada point yang awal. Okay, caranya mudah saja. Okay, yang ni kita panggil playhead, kita gerakkan. Okay, kita boleh tekan this one untuk ke depan balik, ataupun kita boleh setting di sini. Okay, tekan di sini dan tekan 0 on keyboard, press enter. Okay, so automatically dia akan pergi ke bahagian paling depan lah, 0 second. Okay. Alright, seterusnya yang ni kita akan drag ke depan. Okay. Okay, kita tak nampak sebab mungkin saiz dia besar. So kita boleh edit. Okay, caranya adalah right click. Okay. Kita boleh pilih set to frame size. Okay, set to frame size. So dia akan kecilkan ikut size size monitor ataupun size sequence yang kita dah setkan. Okay. So nampak tak? Dia akan inilah, dia akan kecil lah mengikut size frame ataupun size sequence. Okay. And ada satu lagi cara adalah, okay, kita boleh double click dekat bahagian monitor dan kita boleh adjust manually. Okay. Tapi ni kerja renyah sikit lah. Kita boleh kecilkan. Kecil yang sampailah okey, tak cuba cari dah okey, kita boleh kecilkan. Okey, kita boleh kecilkan video ni secara manual. Tapi ni macam agak menukarkan sikit lah boleh adjust, tak ada masalah, boleh je. Okay. Tapi yang ni panjang sikit lah masa dia nak adjust ni kan. Okay, boleh, macam ni boleh. Okay, itu cara yang kedua lah. Okay, pastikan kita klik pada footage yang betul. Okay. So ini cara manual. Yang tadi, cara yang kedua adalah kita right click dan set to frame size. So dia akan kecil. Okay. Kalau kata footage tu besar, okay, so kita boleh gunakan kaedah tu. Alright. Ini kita manual lah, double click, kita boleh setting manual. Okay, so kita nampak di sini kita nak logo tu sampai footage yang pertama je, tak nak melangkau So kita boleh, nampak tak ni ikon ni, kita boleh drag ke depan sikit supaya dia selari dengan video yang di bawah ataupun footage yang bawah. Okey, ataupun cara kedua adalah kita boleh menggunakan Razor tool. Okey, this one. Razor tool ni adalah untuk kita potong footage. Okey, contohnya di sini. Okey, saya letak playhead di sini. Saya akan ambil Razor tool ataupun kita boleh gunakan keyboard C. Okey. Dan kita potong di garisan playhead ya.
So automatically kita boleh delete yang belakang. Itu adalah cara untuk kita potong menggunakan razor tool. Okey, razor tool adalah untuk kita memotong, memotong. Alright. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak buat logo tu daripada fade. Maksudnya kita nak fade in kan, kita nak buat daripada 0 opacity ke 100 opacity, so kita nak buat fade in. Fade in 0% ke 100%. Okay. Kalau fade out kita nak buat 100 ke 0% opacity. Okay, caranya adalah double click on graphic, kita panggil span, okay, klik, double click. Okay, kita boleh adjust dekat bahagian effect control. Okay, effect control. Okay, di sini, so saya besarkan sikit sebab kita nak gunakan timeline ni. Okay, effect control dia akan ada timeline lah. Timeline ni untuk kita letak keyframe. Kita nak letak pergerakan tu daripada keyframe, daripada second yang mana, Okey. So dia selari ni, bila kita gerakkan playhead di sini, dia akan selari dengan yang bawah ni, So kita nak letak permulaan grafik tu dia fade in daripada second yang mana. Basically kita nak start daripada 0 lah kan. Okey, so kita boleh start daripada 0. Okey, so kat sini dia ada pilihan, kita nak settingkan logo ni ataupun grafik ni, kita nak setting dari segi apa? Opacity ke, ataupun kita nak setting dari segi size dia ke, ataupun kita nak setting dari segi position. Okey, bila kalau kita nak setting dari segi position ataupun size, kita boleh setting dekat effect motion. Okay. Position is for the posisi lah, kita nak dia gerak daripada kiri ke kanan ke, ataupun daripada kanan ke kiri, ataupun daripada atas ke bawah. Okey, itu. Kalau scale kita nak daripada kecil ke besar, ataupun size dia daripada besar ke kecil. Okey, itu adalah scale. Tapi dalam sekarang kita nak pakai opacity. Okey. Okey, seterusnya kita akan apply effect control opacity untuk grafik. Alright, so kita akan buat fade in. Maksudnya kita akan start untuk apply pada 0 second ni, kita akan apply 0%, okay, pada keyframe yang pertama. Kalau ikutkan konsep dia lebih kurang macam kita buat animate. Okay, dia akan ada keyframe, okay, sebab pergerakan tu sendiri is an animation. Okay, kita nak apply animation untuk grafik ni, so kita nak apply daripada 0% ke 100%, so dia fit in. Okay, so kita akan gunakan opacity. Okay, so pastikan you klik pada toggle animation. Kalau you tak klik pada toggle animation, you cannot put any keyframes. Kita tak boleh nak buat keyframe, so mesti kena klik pada opacity. Okay, so you akan nampak ada muncul satu keyframe pada 0 second. Okay, kat sini kita buat kita nak start dengan 0% lah, kita nak buat fade in, maksudnya daripada tak ada ke ada grafik tersebut. So kita kena setting 0. Okey, seterusnya saya katakan saya nak buat pada saat yang ke-15. Okey, saya tarik ni, kita boleh tengok kat sini, kita tarik sikit. Okey, saat yang ke-15 kita nak grafik tu muncul 100%. Okey. So kita try tengok. Okey, nampak tak? So daripada kosong, okey, pada saat ke-15 grafik tu muncul secara jelas 100%. Okay. Tapi kalau you nak duration dia lama sikit, you boleh tarik sikit keyframe yang belakang tu, anjakkan sikit ke depan sikit. Okay. Supaya masa tu dia ambil masa sikit untuk sampai ke keyframe yang seterusnya. Okay. So dia lama sikit. Okay. Dia punya duration untuk fade in tu lambat sikit. Okay. Kalau kita nak cepat, kita boleh kedepankan, so dia lebih laju. Okay. Kalau kita nak lambatkan, kita boleh tarik ke belakang sikit. Okay. So dia lambat lah, fade in
transition tu lambat sikit. Okay, alright, itu caranya kalau kita nak apply effect untuk graphics tadi ya. Kita apply opacity. So kita buat macam fade in effect ya. Okay, so kita apply opacity daripada 0, okay, ke 100%. Okay, so itu caranya untuk kita edit setting ya, ataupun kita nak setting effect yang kita nak apply pada grafik logo ni ya. Okay, seterusnya kita akan buat saya akan tambahkan transition in between dua footage ni. Okay, saya nak tambahkan. Okay, saya nak tambahkan sedikit. Saya nak tambahkan transition supaya dia nampak blend. So kita akan tengok dekat bahagian effect. Okay, effect ni adalah tempat yang mana kita boleh gunakan effect yang ada di dalamnya untuk kita apply, sama ada kita nak buat transition effect, ataupun kita nak apply audio effect, ataupun kita nak apply video effect. Okay, so kat sini kebiasaannya kalau saya buat video, saya akan menggunakan dissolve. Okay, effect, transitions, dissolve. Okay, sebab dia lebih nampak formality dan tak nampak pelik. Kalau kita pakai checkerboard, dia nampak budak-budakan sikit lah. So kita kena pakai sama ada additive dissolve, cross dissolve, deep to black or deep to white. Okay, so untuk kali ni saya akan pakai cross dissolve. So saya akan drag in between. Okay, kalau dia keluar macam ni tak apa. In between footage yang kedua dan footage yang ketiga. Okay, saya tarikkan sikit ke depan. Okay, bila kita tarik ke depan, kita akan zoom in kan span pada timeline ya. Okay, so kita nampak lebih jelas lah. Okay, so ini adalah transition yang kita apply, cross dissolve. Okay, untuk transition kita boleh setting juga transition tersebut dekat bahagian effect control. Okay, so yang akan nampak ada 3 layer ni. Okay, A is for first footage. Okay, the second footage, sorry. B is for the third footage and FX is for the effects lah. Okay, kita apply tadi transition effect. So kita boleh adjust, kita nak besarkan sikit ke duration transition, atau kita nak kurangkan sikit, ataupun kita nak tarik lebihkan ke depan sikit ke. Okay, so kita boleh setting. Okay, cuba kita tengok sikit. Okay, sekali lagi. Okay, dia jadi macam tu sebab kita belum render. Okay, so dia belum render, dia jadi tak apa clear sikit lah. Okay, okay, so dia punya transition tu nampak elok. Kita tengok kat sini. Okay, okay, alright. Okay, so itu adalah cara untuk kita apply transition. Okay, in between two footage. Okay, alright. So seterusnya saya nak tunjukkan contoh kalau kata kita nak mengurangkan sedikit duration footage. Kita nak potong. Okay, so saya remove dulu. Okay, effect tadi. Okay, saya back balik ke footage yang asal. Okay, yang ni saya nak potong sikit. Okay, so saya akan delete sikit. Okay, yang bahagian depan ni. Okay, saya akan delete sikit bahagian depan. So caranya adalah untuk cross dissolve ni saya buang dahulu. Okay, so yang ni saya akan tarik sikit ke depan macam ni, ataupun kita boleh pakai razor atau pulang. Okay, yang ni saya tarikkan sikit ke depan, dan yang ni untuk buang space antara dua footage. Okay, right click before delete. Okay,
Alright, so lebih kurang macam tu lah. Okay, so barulah kita masukkan balik cross dissolve. Okay, jangan risau kalau dia pergi ke belakang ataupun ke depan, kita boleh adjust balik dekat FX ni. Okay. Alright, so kita boleh adjust balik. Cantik sangat. Tarik ke belakang. Okay, tapi kita potong lagi sekali. Okay, so yang ni saya ambil sampai sini. Dan saya masukkan cross dissolve. Okay, so yang ni saya tarikkan sikit ke depan dan panjangkan sedikit ya duration dia. Okay, nice. So dia akan ada blend daripada footage yang kedua dan yang ketiga. Okay, baru di blend. Okay, seterusnya kita akan masukkan logo akhir. Saya gunakan logo yang sama macam saya apply pada bahagian depan. Okay, yang ini. Alright, kita kecilkan sikit ya, set to frame size. So dia akan ikut size yang kita setting pada sequence ya. Alright, so saya kecilkan sikit. Okay, yang ni saya nak buat efek dia zoom in. Maksudnya size logo tu daripada kecil ke besar. So saya tarik sikit ke depan. Okay, katakan dekat sini. Okay, kita boleh adjust dekat bahagian efek control. Okay, sebelum ni kita gunakan opacity, kita nak buat fade in effect. So sekarang kita nak buat zoom in effect ya, maksudnya daripada saiz yang kecil ke saiz yang besar, dia zoom in, okay, dia membesar. Okay, so caranya adalah kita boleh ubah pada bahagian scale. Di position ni kita nak ubah kedudukan dia, so kita akan gunakan scale. Okay, scale. Alright, pastikan kita tekan pada toggle animation. Okay, and then kita boleh ubah size untuk saat yang ke 16.1. Okay, ini starting point untuk logo. Okay, so saat ke 16.1 kita kecilkan sikit. Mungkin kita ambil daripada 4 contohnya. Okay, so kita kedepankan sedikit. Okay, kita ambil dalam saat ke 16.20 katakan. Okay, saat ke 16.20 ni dia besar. Macam tu. Okay, so kita akan nampak daripada kecil ke besar. Okay, daripada kecil ke besar. Alright, adjust balik. Okay, so saya kecilkan sikit. Lebih kurang macam tu. Okay, so kita akan nampak daripada kecil ke besar. Kita play tengok. Okay, so kalau kita nak cepatkan lagi, kita kena kedepankan sikit. Kalau kita nak lambatkan, kita kena ke belakang. So kalau kita lambatkan, jadi lambat lah. Okay, so yang ni kita kedepankan sikit. So dia akan jadi macam ni. Okay, so kita kena bagi sikit masa untuk zoom in. Okay, lebih kurang macam tu so bila kita tarik, kita zoom in. Okay, ni sebab kita tak render lagi. Okay, so kita nampak macam tu lah. Dia cepat sikit. Okay, ni sebab kita tak render, so dia tak nampak lagi. Okay, kalau kita tarik ke belakang sikit, dia akan jadi lebih lama lah duration dia. Okay, so lebih kurang macam tu Okay, makin ke depan keyframe, jarak antara dua keyframe tu makin makin dekat, maksudnya dia punya duration untuk zoom in tu cepat. Okay, kalau dia jarak antara dua keyframe ni makin ke belakang, so dia akan take time lah untuk besar. Okay, so dia akan take time. Alright. Okay, so settle untuk logo di bahagian belakang. Okay, so di bahagian belakang ni, simple je hari ni kita akan masukkan tadi intro, kita buat logo outro dan kita nak masukkan kredit.
Okey, kredit dalam version yang lama kita boleh gunakan untuk Adobe Premiere version lama dia akan ada title kat atas ni Tapi yang ni version Premiere Pro yang baru CC 2020, jadi kita boleh gunakan grafik. Okey, so saya akan masukkan grafik, new layer, text. Okey, so you akan nampak ada satu teks, dan automatically dia akan keluar satu span untuk teks. So yang ni kita akan tulislah kita akan tulis thank you, contoh. Kita akan tulis thank you. Alright. Ini tarik ke sini sikit. Alright, kalau kita nak setting size ataupun tulisan tu, kita boleh tengok dekat bahagian atas ni, grafik. Okey, so dia akan keluar dekat tepi sebelah kanan So boleh tekan dekat bahagian edit. Boleh tekan dekat bahagian edit. Alright. Kita boleh adjust dekat bahagian bawah ni adjust dekat bahagian bawah, nak kecil ataupun besar. Katakan saya nak kecilkan sikit, saya nak ambil tengah. Alright, and then saya nak naikkan dia punya tracking. So saya dah naikkan dia punya tracking. Alright. So itu cara untuk kita masukkan teks. Alright. Kita masukkan teks. So sekarang ni saya nak buat teks tu dia crawling, maksudnya daripada bawah ke atas. Crawling credit orang panggil. Caranya adalah tadi saya dah buat kataan thank you, so saya akan tambah satu lagi. So nak tambah teks, kita boleh tekan new layer. Kita pilih teks. Alright, so yang ni saya drag ke bawah. Saya akan letak untuk typo kedua ni, saya akan letak nama saya. Contoh dan saya akan ketengahkan sikit. Yang ni size dia saya ambil dalam 18. Alright. So kita dah ada dua teks, thank you and my name lah. Dan saya nak you klik dekat sini. Dia akan ada perkataan kat bawah ni, role. Role ni akan bagi you cara macam mana nak buat kredit, crawling kredit. So klik pada role. So dia mudah, dia terus automatically crawling daripada bawah ke atas. Itu adalah cara untuk buat crawling credit. Very simple. Alright. So itu cara untuk kita buat crawling credit. Satu lagi adalah kita boleh tengok dekat bahagian browse ni, kalau you nak buat lower third. Contohnya kalau you nak buat ada subtitle, you nak tambah subtitle pada bahagian sini, contohnya you nak tambah subtitle. Dia ada satu ada banyak sample of template teks yang kamu boleh gunakan di sini ni contoh lower third. Basic. Alright. Ini biasa untuk title depan lah. Kita ada macam ni, style lower third. Yang ni boleh cuba apply. Contoh saya nak apply yang ni. Saya apply, tarik ini tarik ke sini. So nampak dia akan keluar ada lower third. Ni kita panggil lower third. Biasanya kalau kita nak buat ada subtitle ataupun tajuk berita contohnya, so kita boleh masukkan lower third. Ini lower third. So yang ni saya kecilkan sikit.
okay, ikut sama aras dengan footage yang bawah. Okay, dan saya boleh ubah nama lah. Nature ambience. Okay, contoh. Okay, nature ambience. Contoh. Okay. Okay, kalau kita play. Okay, keluar logo. Zap. Okay, itu efek yang memang dah ada dalam template lah. Okay, ini kita panggil lower third. Alright. So, katakan saya nak tambah satu lagi untuk gambar yang ni pula. So, saya boleh, okay, sama juga. Okay, tarik satu lagi ke sini. Okay. Alright. So, yang ni saya akan tukar lah. Saya akan tukar nama dia. Freshness, contoh. Okay, contoh freshness. Okay, so kita try tengok. Okay, so lower third yang pertama. Okay, and then okay, kita masuk lower third yang kedua. Okay, masuk logo. Terus kredit. Okay, so sebelum nak masuk kredit tu, saya nak jadikan footage yang ketiga ni dia blank. Okay, maksudnya dia akan fade blank. Okay, so caranya adalah kita boleh apply dekat bahagian effect tadi. Okay, dekat effect. Alright, saya akan gunakan dissolve deep to black sebab kita tengok kredit ni dia punya background dia hitam, so saya tak akan pakai deep to white, saya akan deep to black. Saya akan pakai deep to black. Okay, so yang ni, okay, kita tengok dekat bahagian effect control, kita boleh blendkan dengan footage untuk kredit ya. Okay, very nice. Maksudnya dia blend daripada footage yang ketiga dengan credit rolling footage. Okay, so very simple, itu sahaja. Kalau untuk tutorial, kalau untuk exercise animators untuk subject 2D animation, so apa yang kamu kena buat adalah setiap shot tu mesti kena savekan sebagai image. Setiap shot mesti kena savekan sebagai images sebab kita nak gunakan setiap shot tu So images tu nanti kita akan import dan kita akan masukkan satu-satu. Okay, so effect zoom in ataupun panning berdasarkan kepada storyboard, berdasar kepada shot. Okay, kalau you buat panning, maksudnya kamu boleh apply image tu, okay, pada effect control kita boleh pakai position. Kalau you katakan effect camera tu zoom in, kamu boleh pakai effect control, kamu boleh pakai scale. Okay, so bergantung kepada shot. Okay, jadi setiap shot tu penting, mesti kena save satu-satu. Okay, katakan scene 1 ada 5 shot, so 5 shot tu awak kena save. Okay, kalau kata scene yang kedua ada 14 shot, so 14 shot yang kamu kena save sebagai image. Okay, lepas tu susun satu-satu dalam timeline. Itu caranya. Okay, itu caranya. Dan sekiranya kalau kamu nak cari sound effect, okay, boleh menggunakan YouTube, okay, ataupun kalau nak menggunakan music background tapi tak jumpa, dia ada sekali dengan video. So pastikan kamu save sahaja, sama ada you nak save MP3 terus pun boleh, so dia just save the sound, or you nak save MP4 pun boleh sebenarnya okay, tapi caranya adalah bila kita apply pada Adobe Premiere, kita kena buang dia punya video, hanya menggunakan audio sahaja seperti yang saya ajar sebelum ni. Okay, alright. Sekiranya dekat bahagian atas ni masih lagi ada warna kuning, itu bermaksud
you punya footage belum lagi render. Okay, kalau warna kuning maksudnya belum atau dah ada yang render, sebab bergantung kepada render yang kita setting sebelum tu di sequence. Okay, kita pakai mercury apa. Okay, tapi kalau warna merah maksudnya memang belum render secara sepenuhnya, belum render. Tapi kalau dah warna hijau maksudnya sebelum ni saya ada pernah render lah. Tapi kalau kita nak render sekali lagi pun boleh. Caranya adalah tengok dekat bahagian sequence. Okay, render in and out. Okay, kita render in and out. Okay, so dia akan renderkan awak punya frame, keseluruhan frame. Ni frame, keseluruhan frame, ataupun dia akan render semua footage. Okay, so bila kita play dia tak akan jadi buffered ataupun terganggu lah. Okay, itu caranya kalau kita nak render. Kita akan render di sequence, render in and out. Okay, seterusnya kita akan buat kita akan masukkan sound dan juga music background. Okay, so kita akan tengok dekat bahagian project. Okay, bahagian project. Alright, so saya akan masukkan satu narration ataupun voice over, satu lagi saya akan masukkan music background. Okay, so saya masukkan music background dulu. Alright, seterusnya saya akan masukkan voice. Okay, alright, so this is my story of returning home to the land of the eternal spring. Okay, so untuk suara perempuan tu saya akan ambil sampai suara yang kedua saja. Ini pertama, yang kedua. Okay, so saya akan potong yang belakang tu. Okay, kita tak nak yang belakang ni, so saya delete. Okay, cumanya music saya nak akan ambil sampai sama paras dengan kredit. Okay, sampai sini contohnya. Okay, so saya akan potong juga menggunakan razor tool. Jadi bila kita potong, dia akan jadi dia akan stop secara mengejut, jadi tak cantik lah. Okay, cara untuk kita fade out kan audio di sebelah belakang ni adalah menggunakan effects. Okay, so saya akan gunakan effects. Okay, kat sini ada audio transition. Kita tak pakai audio effect, kita pakai audio transition. So kita tengok dekat bahagian crossfade, kita akan ambil exponential fade. Okay, exponential fade ni adalah untuk kita lower down music untuk belakang, ataupun kita nak suara tu jadi fade out. Okay, so kalau kita tengok bila kita dah apply exponential fade, okay, dia lebih cantik lah. So dia tak berhenti secara mengejut. So saya nak naikkan sikit ke depan. Land of the eternal spring. Baru cantik. Dia tak berhenti secara mengejut. So kita boleh pakai exponential fade. Okay, kalau di bahagian depan ni saya tak apply apa-apa lah, sebab dia memang start dengan 0 and then naik slow-slow kan. Tapi kalau kata sound tu you ada potong sebelum tu, okay, kalau kamu nak buat dia fade in, kamu boleh pakai constant power or constant gain. Okay, kamu boleh pakai constant power ataupun constant gain. Okay, exponential fade pun boleh, kita boleh try juga letak di bahagian depan. So dia akan naik secara slow. Okay, boleh pakai exponential fade untuk bahagian depan. So dia akan fade in dan fade out. Alright, so itu sahaja, kita dah complete dengan music dan juga sound. This is my story of returning home to
to the land of the eternal spring. Okay. Alright, so video ni kita akan export. Okay, kita akan export. Kalau you nak gunakan lagi projek ni, you boleh save as. Okay, dan boleh simpan lah. Okay. Right, untuk kita export, kita akan pilih export media. Okay, yang ni penting, export setting. Saya akan tukar file format dia kepada H264. Kita jangan pakai AVI. AVI berat dan besar. Okay, so kita pakai MP4 file format, dia lebih kecil dan lebih ringan. So, kita gunakan H264. Okay, H264 is for MP4 file format. Okay, output name, kita akan tukarlah nama. Basic video editing new. Okay, so saya save dekat desktop. Okay, sekarang saya save file ni dekat desktop. Okay, dalam bentuk file format MP4. Alright, so this is my file name. Nanti kita akan cari balik nama file ni. Untuk lebih kemas, saya letak dekat dekat desktop. Okay, kita akan export sebagai kita nak export video dan audio. Kita nak export dua-dua. Okay, jangan tik salah satu, kena tik dua-dua. Kalau tak, nanti video tak ada ataupun audio tak ada. So, awak kena klik dua-dua. Okay, seterusnya kita scroll ke bawah. Okay, tak ada apa. Yang ni just biarkan saja. Okay, kita tengok yang di bawah ni. Okay, so pastikan you tick use maximum render quality and use previous. Yang ni penting untuk maksimumkan render quality kita. Okay, so yang ni saya akan tarik macam tu supaya kita nak nampak tak, dia akan keluar perkataan rendering. Okay, tarik. Okay, dan kita last kali kita akan export. So kita tunggu sampai file tu dia render dan export. Bergantung kepada PC. Ada PC yang dia lambat sikit render sebab mungkin RAM dia, okay, ataupun grafik card dia akan affected lah. Okay, bergantung kepada PC masing-masing. Ada yang lambat, ada yang cepat. Okay, alright, so kita dah save sebenarnya. Okay, file tu di desktop. So kita retrieve balik file yang kita dah save. Okay, ni nampak tak, MP4 file format. Okay, saya buka file ni. Ini adalah file yang kita dah buat tadi. This is my story of returning home to the land of the eternal spring. Okay, so settle. Itu sahaja untuk tutorial kali ini. Diharapkan dapat memberi input kepada anda semua, okay, dan membantu untuk menghasilkan animatics dan juga paper prototype. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sehingga jumpa lagi. Bye.